Hidupkan pagi anda bersama Malaysia hari ini, Isnin 10 Januari. Inspirasi keluarga Malaysia bersama sekumpulan juru letrik memberi perkhidmatan percuma kepada mangsa banjir yang terjejas. Penularan varian Omicron dan isu umrah, apa impaknya? Walau hidup penuh tekanan. Bersama penyanyi Najwa Latif bertanya kabar mengenai perkembangannya kini dan single terbaru. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar agaknya anda yang berada di rumah? Salam Isnin juga diucapkan kepada semua. Ibu-ibu, ayah-ayah pasti sibuk kan? Hari ini hari pertama persekolahan. Jadi bersama dengan saya Anim Izzati dan juga Nas Rahman di Malaysia hari ini. Tepat sekali, 10 Januari 2022 kami menghidupkan pagi anda dengan pengisian yang menarik. Antaranya apa yang kita dapat lihat. Adi Wira bukan semuanya pakai jubah dan semuanya terbang di angkasa. Ada yang berhati mulia dan mindanya bijaksana. Kita akan bersama mereka sedikit masa lagi dan juga perkembangan Najwa Latif dengan single terbaru Cinta Muka Buku, dan sekarang selepas berjuta-juta view kemudian tampillah single terbaru. Betul. Okey, kita akan bersama dengan Najwa Latif dan selain daripada itu kita juga nak bincangkan sedikit isu yang sedang hangat juga diperkatakan yang melibatkan calarnya imej kita dalam mengeluarkan sijil vaksinasi kan. Isu umrah. Apakah impaknya selepas kejadian 17% daripada jemaah umrah disahkan positif Omicron, dan selepas itu disiasat tidak ada sijil vaksinasi ataupun history sejarah pernah divaksinasi. Bagaimana ianya boleh terjadi? Ketirisan itu akan kita perhalusi bersama dengan salah seorang yang mempunyai agensi umrah juga. Kita nak tahu sebenarnya bagaimana prosedur dan apakah sebenarnya kekurangan yang berlaku ini menyebabkan ramai dalam kalangan kita yang hampa kan dengan keadaan ini. Sangat hampa. Jadi 8 Januari diumumkan kita berhenti sebentar menghantar jemaah umrah untuk mengerjakan umrah selama sebulan. Berapa lama kita tak tahu lagi. Jadi kita akan wawancara seorang yang bakal memberitahu kita segala-galanya, insya-Allah. Betul, insya-Allah. Tapi sementara itu kita fokus kepada keadaan cuaca kita dan keadaan semakin pulih di semenanjung Malaysia, Sabah dan juga Sarawak. Alhamdulillah. Okey, seperti mana yang kita dapat saksikan tadi, Nas pun dah cakap nampak cerah di sekitar kawasan ini, Kelantan, Terengganu, Pahang ya, Negeri Sembilan, Melaka, Johor. Hanyalah mungkin Kedah dengan Pulau Pinang sahaja ada sedikit hujan di beberapa kawasan di waktu-waktu tertentu. Okey, ini sahaja yang kita nak kongsikan berkaitan dengan cuaca. Harapnya dipermudahkan dalam segala urusan. Kita nak berpindah kepada mangsa perpindahan. Semakin berkurangan terutamanya di Melaka dan juga di Johor. Alhamdulillah, kerana sesi persekolahan pun akan bermula pada hari ini. Jadi apa yang kita dapat lihat di Johor, Melaka dan Pahang semuanya berkurang. 3,642 mangsa pemindahan yang masih berada di PPS. Ya, dan kita harapkan juga ini adalah nombor yang semakin lama semakin berkurangan ya, menyebabkan mungkin mudahlah banyak perkara, sekolah pun dibuka semula. Baik, kita terus sahaja tinjau kepada meja medsos. Apa yang viral, apa yang tular untuk diperkatakan. Bayaran inisiatif ringan beban mangsa banjir mula esok. Di mana hari inilah ya akan diagihkan mengikut pada peringkatnya. Ya, tepat sekali. Mereka akan beban masa banjir akan bermula esok dengan unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri atau ICU-JPM yang bakal menyalurkan wang tersebut kepada pejabat daerah dan tanah untuk diserahkan kepada mereka yang terbabit. Ya, dan kita perlu tahu bagaimana proses ini ataupun sistem ini dijalankan kan. Ia bukannya diserahkan sahaja terus kepada akaun anda, tetapi akan diserahkan kepada pejabat tanah dan daerah untuk disalurkan kepada anda mengikut peringkat dan kaedah-kaedah yang tertentu. Ya, jadi rujuk kepada pejabat daerah dan tanah macam mana kita nak orang kata mengisi borang dan sebagainya. Harap-harap tidak ada banyak borang seperti yang disarankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, kerana pertolongan harus disalurkan sekarang juga. Ya, harap-harapnya dapat membantu meringankan beban sekurang-kurangnya bagi mangsa banjir. Seterusnya kita nak bercerita pula tentang obor-obor beracun kembali di pantai Terengganu. Ini berlaku di daerah Marang katanya. Ya saya. Jadi di sini apa yang berlaku kepada yang pernah kena selengat tak, Anim? Anim pernah masa dive dulu, tapi bukan obor-obor ni. Tapi Portugis Manowar ni lain macam. Jadi hidupan meri beracun yang dinamakan Portugis Manowar kembali lagi dan Pengarah Perikanan Negeri memberi komen iaitu 4 spesimen obor-obor dikesan di kawasan pantai ini dan mereka amat beracun ya. Ya,
Ya, dan kabarnya bukan sahaja beracun semasa obor-obor itu masih hidup, tetapi apabila anda pegang, terpijak masa dia dah mati dan pun, nampak bangkai dia tu. nampak bangkai dia pun, itu masih lagi dapat melumpuhkan setengah. Terutama sekali katanya dapat melumpuhkan ikan-ikan kecil, makhluk-makhluk kecil juga ya. Dan tak mustahil ia dapat mencederakan kita juga. Ni kan musim-musim mereka nak dive selepas habisnya monsun timur laut ni kan. Betul. Jadi berjaga-jaga, hati-hati jika anda berada di pesisiran pantai ataupun yang tengah berjalan-jalan gitu, kan? yang teringin nak menyelam kan, aktiviti mereka. Ya, Boleh dan nak bila halang jalan-jalan juga, tu, berhati-hati. bila nampak jelly-jelly, apa ni jelly kat tepi jalan? Oi, jangan sentuh. Dan kalau disentuh, silalah ke klinik berdekatan untuk mendapatkan rawatan segera ya. Okey, seterusnya kita nak kongsi pula, ini pastinya ramai dalam kalangan kita dah tahu berita ini, dapat menyaksikan video yang begitu seram, menyayat hati sekali. 7 pelancong maut ditimpa cenuram runtuh di Brazil. Ya, Masa mula-mula saya nampak video tu, saya ingatkan berada di Langkawi. betul lah dia, Masa sebab saya tak baca caption. kita pernah nampak formasi-formasi tersebut. Betul, Jadi betul, malang ya. memang tidak berbau, berlaku di Capitolio, Brazil, di Tasik Furnas. Sekurang-kurangnya 8 telah pun meninggal dunia dan 32 cedera setakat ini. Memang seram kalau kita lihat video yang dipaparkan dan tular di media sosialnya. Ya, dan katanya ini berlaku rentetan daripada hujan lebat yang berlaku di tenggara Brazil ya. Tepat sekali. Jadi keadaan cuaca tidak menentu sekarang ini, bukan sahaja di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Berhati-hati, kita nak melancong, pilih tempat, kaji cuaca dan bagaimana risikonya. Keselamatan perlu diutamakan ya. Betul. Okey, seterusnya kita ke berita COVID-19 kepada rakyat Malaysia yang terkandas di London, United Kingdom. 39 rakyat Malaysia kandas dan setakat ini apa yang kita dapat nampak ya. Ini dia berita yang kita bawakan. 39 rakyat terkandas di London sebelum dapat pulang ke tanah air. Ya, betul. Dan dinasihatkan juga bagi mereka yang ada perancangan untuk ke luar negara, terutama sekali di UK dan sebagainya, perlu rencanakan sebaiknya dan kalau boleh tangguhkan dahulu perjalanan kerana kes meningkat dari Disember lalu disebabkan oleh positif ataupun kes-kes Omicron yang berada di kawasan ataupun di UK lah terutama sekali. Mereka yang menetap dan juga belajar di sana juga dinasihatkan untuk jaga diri, jaga keselamatan sebab katanya kos meningkat apabila satu keluarga kena, perlu dilakukan swab berkali-kali untuk anak-anak dan sebagainya. Itu yang menjadi keluhan rakyat Malaysia yang berada di sana. Kos yang tinggi dan semuanya dalam dolar kan lagi dalam dan sebagainya. Dolar. Jadi apa yang kita dapat saksikan di sini, malang memang dalam tidak pound. berbalu. Malang memang tidak berbau. Jadi kepada mereka yang ingin melancong, cuba tangguhkan seketika ya. Okey, dan kepada kita nak mengingatkan kepada ibu bapa semua yang masih sedang bergegas, mungkin sedang memantau anak-anak di sekolah dan sebagainya. Apa tu orang kata di sini mereka lah wira-wira kepada anak-anak kita nak membimbing untuk penggal yang ketiga. Tapi bukan semua wira seperti yang saya katakan memakai cadar dan terbang di angkasa pakai topeng pula tu. Minda bijaksana. Saya macam tengah bersiaran dengan Fetri Yahya nombor 2. Ya ke? Dia ada bunga-bunga sikit. Jangan, saya tak sampai. Sebenarnya kita nak berkongsi dengan anda sukarelawan elektrik. Sebab apa kita panggil mereka sebagai sukarelawan elektrik? Mereka ini menabur budi dengan cara tersendiri. Mereka kumpulkan tim mereka yang pakar tentang elektrik dan sebagainya, betulkan kawasan-kawasan ataupun rumah-rumah yang ada gangguan elektrik semasa ataupun ketika banjir itu. Di sini dinamakan skuad Baik Pulih, tanda pagar Baik Pulih. Kita saksikan bingkisan ini. Mempunyai kemahiran dalam bidang pendawaian memberi kelebihan kepada pemuda ini untuk melaksanakan tanggungjawabnya bagi membantu sesama insan sebagai sukarelawan bahagian elektrik. Said Muhammad Azizi Tuan Sembak, 29 tahun, pengerusi Komuniti Teknikal Islam Malaysia, Komtek, aktif membantu mangsa banjir dengan menawarkan perkhidmatan memeriksa pendawaian elektrik di rumah secara percuma kepada penduduk yang terjejas. Banyak lokasi yang dijelajahinya bagi menghulurkan bantuan. Antaranya ialah di Kampung Emas, Dengkil, Selangor. Baguslah program khidmat sukarelawan khususnya pembaikan elektrik ni kerana kos begitu besar kalau kita tak cari pakai yang betul, kadang-kadang pemasangan pun tidak tidak betul. Hari ini dah masuk minggu ketiga kiranya sekarang ni. Kita memang tak berapa berani nak guna peralatan elektrik sebab risau takut ditapitah dan sebagainya kan. Sebab tak yakin benda tu selamat dan sebagainya. Tapi hari ini alhamdulillah lah, bersyukur sangat. Apa yang menarik,
Lebih 600 tenaga mahir kejuruteraan elektrik di seluruh negara turut serta dengan kerja sukarelawan ini. Berkongsi pengalamannya, Azizi hanya memperuntukkan selama 2 minit bagi memeriksa soket dan 5 minit untuk ELCB bagi setiap rumah. Perkhidmatan diberikan adalah berdasarkan permintaan individu yang menghubunginya. Tepukan gemuruh syabas kita ucapkan kepada wira-wira kita. Nampak dia memang bersemangat kalau cerita pasal sukarelawan. Betul, Itu betul. yang perlu kita lakukan kan. Terima kasih kepada mereka dan bukan itu sahaja sebab kalau nak tolong ni macam-macam cara. Macam-macam Mungkin kalau cara. kita tak cukup dengan wang, inilah antara cara yang mereka nak bantu sukarelawan elektrik membetulkan ataupun power dalam bidang pendawaian ini ya. Power Okey, untuk power. jom kita bersama dengan dua individu yang cukup hebat dalam kerja-kerja amal ini. Said Muhammad Azizi Tuan Sembak, pengerusi Komuniti Teknikal Islam Malaysia, Komtek. Assalamualaikum Tuan Said. Dan bersama dengan Encik Muhammad Sofi Anul juga seorang sukarelawan yang bersama dengan skuad Baik Pulih ya. Jadi kat sini lah adik-adik wira kita kena tabik hormat sikit kepada mereka. Okey. Apa yang kita nampak bila kita buat operasi pembersihan buat mangsa-mangsa banjir ni antara threat utama adalah renjatan elektrik ya. Jadi di sini kempen Baik Pulih menjadi penyuntik semangat buat belia Islam berkemahiran teknikal untuk menyumbang kepada mangsa banjir. Jadi ceritakan tentang penubuhan kontak ni. Silakan. Okey, asalnya Assalamualaikum. Pada asalnya penubuhan Komtek ni ataupun kita panggil nama penuh dia ialah Komuniti Teknikal Islam Malaysia, Komtek. Di mana kami menubuhkan satu pertubuhan ni di bawah ROS pada tahun 2019. 2019 kami menubuhkan dan pada tahun 2020 kami tubuhkan skuad Baik Pulih Elektrik. Tetapi mungkin pada masa tu dalam keadaan PKPD menyebabkan kita terpaksa tunda kita punya program dan kita terpaksa batalkanlah disebabkan kita akur kepada arahan kerajaan. Tapi benda tu bukannya kita sekadar kita stop setakat tu, tapi sebenarnya kita ada lagi kita punya inisiatif-inisiatif yang lain cuba kita create supaya boleh orang ramai yang berkemahiran ni menyumbang dengan kita. Yalah kan, kita nak cari juga manpower yang berkebolehan dan dalam waktu yang sama dapat membantu mereka juga. Betul. Okey. Terlalu banyak kawasan yang terjejas dan bagaimana anda menampung keadaan itu dan sekarang ini apakah kekangan yang paling utama dihadapi oleh skuad Baik Pulih ini? Berapa sukarelawan yang dikerahkan juga? Okey, untuk sebenarnya kami dikerahkan ataupun kami dipandu oleh NADMA sebenarnya. Di bawah NADMA akan memberitahu Encik Sofi selaku yang berada di pusat bencana dan akan maklumkan kepada saya selaku pengerusi. Kami akan dimaklumkan di mana kami memerlukan skuad Baik Pulih dekat kawasan ni. Skuad Baik Pulih diperlukan dekat kawasan ni, mangsa banjir memerlukan skuad Baik Pulih elektrik dan kami akan kerahkan tim kami. Kami akan kerahkan tengok beberapa orang yang available dan kita boleh turun kepada lapangan tersebutlah. Setakat ni berapa orang yang dikerahkan setakat inilah? Macam yang berdaftar dengan kita sebenarnya hampir 600 orang. Wow. Saya rasa mungkin sebab mungkin orang cakna terhadap mangsa-mangsa banjir ni. Yelah. Jadi satu benda yang kita panggil nilai tambah lah. Maksudnya dari segi kita nak buat sesuatu yang kelainan daripada orang lain selain tim cuci-cuci ataupun tim pembersihan, kita beri servis elektrikal ni di mana kami mungkin benda ni satu benda yang baru bagi mereka dan di mana orang-orang kemahiran ni dia nak cari satu medium di mana dia nak berkhidmat. Ya, Mengikut betul. kemahiran mereka. Ya, betul. Okey, kita ada Encik Sofi yang juga sukarelawan yang dah berkhidmat bersama-sama dengan skuad Baik Pulih ini. Ceritakan pengalaman Encik Sofi yang mungkin ialah perkongsian kita bersama kan bagaimana yang dilalui terutama sekali musim banjir sekarang ni. Apa yang paling suka? Okey, jadi sebenarnya kita banyak bergiat aktif dalam membantu mangsa-mangsa banjir dan Wow, kesilapan teknikal yang hebat. Kalau boleh kita tunjukkan monitor di dalam studio. Suara awak pun dengar satu ni ya. Bergema macam Adivira begitu. Okey. Encik Sofi kembali semula. Kita harapkan nanti jap kita cuba redakan keadaan.
Januari 2021 ketika itu banjir teruk di Pahang, yang mana kita turun ke Temerloh. Nak jadi cerita, kami pergi ke pusat pembinaan sementara di satu kampung, yang mana seorang makcik ini kita bersembang lah dengan makcik masa banjir, kita nak meredakan traumanya. Dan makcik ni kita tanya, bila nak balik rumah? Jadi makcik ni bagi tahu tak berani nak balik rumah sebab seorang-seorang. Tua. Dan dia takut, paling benda yang paling takut oleh makcik ni adalah dia takut nak tekan Swiss. Jadi bertitik tolak dari situ. Kami terfikir kita boleh kumpulkan sukarelawan yang ada mahir dalam bidang elektrik untuk bantu mangsa-mangsa banjir pulang ke rumah dengan selamat. Masya Allah. Okey, Itu saya hasil. masa pergi hantar misi bantuan tu, memang ini adalah isu utama. Lambat mereka dapat bekalan elektrik itu. Gangguan satu rumah, kadang satu kawasan melibatkan 700 penduduk dan sebagainya. Betul. Mereka kerjakan lilin pada ketika itu. Kita bawa lilin tu, itulah yang mereka mahukan. Step pertama yang mungkin boleh dikongsikan masa banjir ini, apa yang perlu dielakkan supaya keadaan ataupun elektrikal rumah itu tidak terlalu serius berlakunya kerosakan? Sebab boleh berlaku kemalangan kepada nyawa dan juga kepada perkakas elektrik. Jadi apa danger utama dia tu? Okey, sebenarnya kita perlu faham dua medium yang berbeza lah. Di mana yang pertama ialah apa yang skuad baik pulih ni buat ialah kita hanya menyelamatkan benda-benda elektrik, bukannya perkakas elektrik. Itu benda yang berbeza. Perkakas elektrik, contoh, fridge tak boleh pakai, peti ais tak boleh pakai, mesin basuh tak boleh pakai, itu tidak membahayakan pengguna. Betul. Tetapi macam contoh, apabila dia mangsa banjir mula masuk ke rumah, apabila rumah dah surut, dia nak on MCB. Ni kita panggil MCB. Dia nak on ELCB. Okey, bila dia pegang ni, dia terkena renjatan elektrik. Wow. Tetapi dalam keadaan sekarang ni, Abang Nas nak pegang boleh lah. Tapi boleh, tak kena renjatan. Tangan tu basah tak? Allah Akbar. Jangan main-main. Nakal. Ni saya bagi satu contoh simulation di mana yang ni bekalan daripada TMB lah. Kita buat temporary. Okey. Ni bekalan masuk daripada TMB yang akan pergi ke setiap fuse ni dan akan pergi kepada lampu. So apa yang kita buat ialah kita nak pastikan benda ni berada dalam keadaan baik. Jadi semua boleh nampak. So kita nak pastikan benda ni berada dalam keadaan baik. Okey, ni ada elektrik Ni ada elektrik. Kalau kita sentuh skru ni. Jangan pegang. Okey. Kalau kita Siapa yang orang elektrik ni? Saya takut. Okey, kalau contoh kita pegang skru ni, dia akan ada arus lah. So Selalunya kita kalau akan banjir terasa. kena air, maknanya kawasan itu perlulah dilakukan apa dulu? Okey, kita kategorikan mangsa banjir ni terhadap 3, betul. Betul. Yang pertama dia tak teruk sangat, maksudnya dia tak kenalah peralatan ni, tak kena. Mungkin paras-paras buku lali kan. Satu lagi dia dah kena soket. Dah kena soket yang bahagian bawah. Kalau perumahan taman-taman baru ni satu kaki daripada lantai tu. Okey, dan satu lagi kita panggil kategori yang teruk, contohnya di Seri Muda, Hulu Langat, sampai sampai siling roboh. Tu memang dah terkena DB. Ni kita panggil DB. Distribution box. Okey. So apa yang kita buat ialah kita nak pastikan benda mekanikal ni dalam keadaan yang baik. So apa yang kita buat ialah kita pastikan trip. Okey. So kalau tak trip, problem. Okey, lampu ni problem sikit, saya main sikit. Starter dia. Okey. So bila dia tak off, macam contoh bila kita tekan dia tak trip. Itu pernah terjadi. Apa yang terjadi sebenarnya, dia sepatutnya dalam keadaan trip. Dia dalam keadaan pendawaian ni dalam keadaan bahaya, tapi bila tak trip, apa yang terjadi? Itulah terjadinya renjatan elektrik dan akhirnya membawa kepada kematian ataupun kecederaan. Okey, saya ada soalan jap. Orang perempuan dia selalu akan pakai penyodok Dia akan sebab dia takut nak guna jari. Okey. Lagi satu itu tak tahulah saya je ke ataupun saya rasa ramai kot di luar sana yang menggunakan skill tu kan. Skill tu boleh guna ke tak boleh guna? Kalau diguna besi tak boleh lah kan? Besi tak boleh lah. Dia macam ni. Dia macam ni. Kayu. Bukan sekadar perempuan saja, lelaki pun macam tu. Betul. Dari bawah nak cakap. Bukan sekadar perempuan, lelaki pun macam tu. Dan ada juga dalam kalangan mangsa-mangsa banjir pun macam tu. Sebab apa? Sebab memang satu kita panggil safety first lah. Safety first. So kita boleh menggunakan kayu ataupun kita panggil penebat. Penebat ya. Bukan konduktor. Konduktor contoh besi macam Abang Nas cakap tadi kan. Besi. Tapi pastikan kering lah. Ya, betul. Pastikan kering. Pastikan Okey. kering. Benda ni dalam keadaan kering. Apa yang kita buat pun kita akan keringkan. Jadi Swiss di sini pun jangan masuk selut dan air pun
kena keringkan dulu sebelum Kita buka, kita blow, kita keringkan dan kalau perlu tukar, kita tukar. Masya Okey, Allah, sebenarnya tahniah, Mat. kalau nak cerita pasal benda ni panjang kan, tapi ini sahaja masa yang kita ada, tuan-tuan dan puan-puan. Nasihat, saranan daripada yang terakhir sekali. Harapan kalian berdua untuk skuad Baik Pulih ni, mungkin sedikit nak dikongsikan bersama dengan penonton. Silakan. Silakan Cik Sofi. Okey, kami daripada Pemuda ISMA, kita bersama dengan Komtek lah membentuk skuad Baik Pulih ni. Pertama sekali kita membukalah peluang kepada kerjasama mana-mana kolej kemahiran seandainya ingin menghantar ataupun bekerjasama dalam misi-misi bantuan. Kita sangat-sangat mengalu-alukan termasuk dengan tenaga-tenaga mahir di luar sana yang punya kepakaran. Jadi kita alu-alukan dan sebenarnya ke depan kita memang ada perancangan jangka panjang untuk meluaskan lagi sebab banyak benda yang boleh dibaik pulih. Contoh isu yang banyak sekarang ni kenderaan rosak boleh baiki. Kalau rumah ceiling tadi roboh boleh plumbing, piping untuk tukar balik bumbung tu dan sebagainya lah. Jadi kita mengalu-alukan dan kemudiannya yang kedua kita mengalu-alukan seandainya ada yang murah rezeki kan, rezeki mungkin banyak untuk menyalurkan sumbangan kepada tim skuad Baik Pulih Komtek dari Lawan Muda ISMA sebab semua ni kita bagi khidmat secara percuma. Tapi daripada mana datang alat-alat ganti ni? Semuanya adalah daripada sumbangan orang ramai dan juga daripada sahabat-sahabat kita di yayasan. Terima kasih. Jadi kepada di luar sana yang punya kemahiran terutamanya anak-anak kita di Kolej Kemahiran Teknikal ya, ini merupakan praktikal yang terbaik untuk anda semua untuk menyumbang tenaga dan juga menimba ilmu bersama dengan Komtek. Baik, terima kasih diucapkan kepada Tuan Syed Muhammad Azizi, Tuan Sembah dan juga Encik Muhammad Saufi bersama dengan kita pada hari ini membuka platform kepada anda di luar sana dan juga bagi mereka yang nak menyalurkan bantuan boleh sahaja pergi ke laman website mereka, IG mereka, Instagram mereka dan sebagainya. Okey. Baik, kita nak teruskan dengan wara-wara pada hari ini. Ini pasca banjir bersama dengan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal jadi walaupun SW banyak kerugian yang dialami ketika banjir setakat ini. Jadi ada beberapa perkakas elektrik yang mungkin Komtek ada mention seperti tadi yang boleh kita selamatkan lagi. Jadi kita boleh ikuti 5 tips yang kita akan kongsi, langkah mudah untuk membersih, menyenggara dan juga membaiki perkakas elektrik anda. Jadi kita buka, kita bersih, kita keringkan, kita periksa dan kita cuba. Jadi ajaklah komuniti anda untuk lakukan bersama. Pesanan prihatin pasca banjir ini dibawakan khas oleh SW Corp. Jadi kita boleh lakukan sendiri ada atau talian pasca banjir, ada Facebook, ada IG. Boleh sahaja anda reach mereka untuk mudahkan lagi urusan kalian semua. Okey? Baik. Kita berehat sikit ni. Boleh. Yalah, sebab kita punya favourite ni. Sila. Lepas ni kan zaman-zaman saya lah, bukan zaman dia. Betul, bukan. Kita akan bersama dengan Najwa Latif seketika nanti hanya di Malaysia hari ini. Dia menyakat saya sempat. Bukan zaman awak, bukan zaman awak. Aku cuba bertenang walau hidup penuh tekanan. Separuh jiwaku hilang, terbang melayang ke awan. Walau sunyi aku sendiri, mengejar realiti yang tak pasti. Tiada siapa yang menemani, aku akan terus menjadi diriku sendiri. Punya kurang ku tak peduli, percaya pada diri, semuanya mampu dihadapi. I don't plan to be number one, I'm here just wanna have fun, doing things that I want, spending time with my day one. Whoa, oh, whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, whoa, oh, 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 oh. 10 tahun lalu ku bermula dengan muka buku, jatuh bangun aku lalu mencarikan diri aku. Walau masih ku sendiri, punya kurang ku tak peduli, percaya pada diri, semuanya mampu dihadapi. I don't plan to be number one, I'm here just wanna have fun, doing things that I want, spending time with my day one. Whoa, oh, whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, whoa, oh, 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 oh. Walaupun jauh perjalanan penuh liku, ku kan sentiasa ada untuk diriku dan kamu. Cok,
cuba bertenang tapi mungkin tak senang Dan dengar sayang kalau ia dah hilang, buat apa kau kenang? Mungkin ramai yang setuju dan mungkin ada yang mengganggu. Kau, aku, yang penting kita tahu siapa nombor satu. Diriku sendiri, punya kurang ku tak peduli. Percaya pada diri, semuanya mampu dihadapi. I don't plan to be number one, I'm here just wanna have fun, doing things that I want, spending time with my day one. Whoa, whoa, oh, 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 oh. Hey. Whoa, whoa, oh, 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 oh. Whoa, whoa, oh, 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 oh. Cuba bertenang, aku cuba bertenang, boleh cuba bertenang. Aku cuba bertenang, boleh cuba bertenang. Oh, degupan jantung semakin kencang. Cubalah Nazrudin bertenang. Kan? Tahniah Najwa, tahniah di atas single terbaru anda. Itulah dia, Bertenang, single terbaru yang dikeluarkan pada minggu ini baru keluar kan? 9 hari lepas. 9 hari lepas. Pakai emas dulu. Pakai lepas. Ini dia Najwa Latif. Lepaslah sikit kan kerinduan mereka di luar sana. Tapi kalau kita perasan baik-baik lirik yang didengarkan dalam lagu Bertenang ni, dia lebih kurang kepada perjalanan Najwa Latif sendiri kan, daripada awal dengan liku-liku kehidupannya. Semua lagu Najwa Latif sebenarnya macam tu. Tapi kali ini dia macam sedikit sangat personal saya rasa. Betul, dia sangat personal dengan saya dan untuk lagu Bertenang ni sendiri saya yang start untuk nak tulis lagu ni. Macam sebelum-sebelum ni saya memang banyak tulis bersama dengan kakak dan adik saya. Tapi untuk lagu Bertenang ni memang saya yang start dulu. Yang aku cuba bertenang tu saya yang start. Dan lepas-lepas tu adalah gabungan saya bersama dengan kakak dan adik saya lah. Sebab kita perasan macam dengan dia kata muka buku dulu macam mana. Betul. 10 tahun dah muka buku. 10 tahun dah, alhamdulillah. 2011 kalau tak salah saya. 2011 betul. Jadi macam mana perasaan ni dah 10 tahun liku-liku menjalani dua jenis kerjaya yang berbeza ya. Alhamdulillah. Jadi fahamkan Najwa sekarang ni seorang pensyarah. Betul, alhamdulillah. Di Unita kalau tak salah saya. Pensyarah English ya. Betul. Jadi sekarang ni sedang mengambil PhD. Kita nak pergi ke sana dulu sebelum kita ke Boleh. jadi dah sekarang ni dah semester 1 ya. Semester 1 alhamdulillah. Saya rasa kalau tengok perjalanan 10 tahun tu banyak saya dapat belajar dan banyak lagi yang saya perlu belajar untuk jadi a better version of diri saya sendiri. Why Tessa? Why teaching English as a second language? Sebab dulu saya tak pandai cakap English. So saya rasa macam it's a challenge and saya nak cuba belajar. Dan lepas saya dah belajar tu saya rasa saya sangat minat bahasa Inggeris. So saya kita rindulah Najwa masa ni dengan gitar dia, dengan sangat comel. Kan, masih comel. Adakah saya tak comel? Masih comel. Sekarang sangat comel. Tapi masa ni lain kan, dia punya keremajaan dia tu. Woi, sangat berbeza. Okey, kita nak cerita pasal lagu baru lah kan. Sebab Alang kan datang sini bukannya senang kan. Kita nak cerita pasal Bertenang ni. Macam mana dengan promosinya? Sekarang mereka dah boleh dengarkan di semua platform muzik. Betul, di semua platform muzik yang ada. Boleh cari lagu Bertenang. Selain daripada tu, official music video pun saya dah rilis juga 9 hari lepas pada 31 hari bulan. Alhamdulillah respon yang diterima sangat-sangat positif. Dan sebenarnya hari ini hari pertama saya akan promo secara live di TV. So alhamdulillah. Terima kasihlah. Lebih dari 600,000 views setakat ini di YouTube ya. Alhamdulillah. Nak tanya inspirasi di sebalik lagu Bertenang ini. Maklumlah sepanjang 2 tahun ni kita dilanda COVID-19. Betul. Jadi mungkin ini antara yang mungkin merunsingkan hati Najwa. Jadi ceritakan sikit inspirasi Bertenang ni. Okey, inspirasi dia sebenarnya datang daripada saya rasa setiap daripada kita pernah melalui fasa di mana kita rasa kita tak cukup bagus lagi. So saya sebenarnya waktu saya nak tulis lagu ni, saya sebabkan kita banyak dengar orang selalu cakap kan, tak relax lah. So saya macam rasa okey, saya memang orang yang tak relax. Jadi saya macam okey, aku cuba untuk bertenang. Aku cuba, bukan tak cuba. So sebab tu saya start dengan aku cuba bertenang dan saya cuba terima flaws yang ada ni, kita cuba belajar untuk terima and make it as our strength. Betul. Dan juga lirik-lirik dalam lagu ini dia tidak berulang tau. Betul, alhamdulillah. Jadi berapa lama untuk sebab seorang kan menghasilkan. Sebelum ni mereka ada partner
untuk menghasilkan lirik dan sebagainya. Ini cerita awak memang seorang sendiri. Berapa lama agaknya duduk dalam bilik tulis lirik dan sebagainya? Sebenarnya saya masih bersama-sama dengan kakak dan adik tulis lagu ni. Jadi untuk part yang first verse tu saya tulis bersama dengan adik saya. Second verse, bridge dan juga rap tu kakak saya yang tulis. Dan saya ada tambah-tambah sikit-sikit, tapi keseluruhan ambil masa dekat setahun juga. Setahun juga. Lepas tu setahun juga. nak bahagi masa dengan pembelajaran dan pengajaran lagi. Macam mana Najwa balance timing tu? Okey, macam saya sebab dari segi muzik, sekarang ni saya bergerak sendiri. Jadi pressure tu memang tak ada. Oh, bukan lagi bawah naungan NAR Bukan, saya bergerak sendiri. Jadi the pressure tu memang saya sendiri yang create. Saya sendiri macam I want to nak buat lagu. Kita nak buat lagu malam ni, kita cuba buat. So bila dah dapat buat tu, alhamdulillah saya dapat tengok dan saya dapat bekerjasama, dapat rezeki bekerjasama dengan ramai orang yang sangat-sangat baik yang sudi untuk tolong lagu ni. Jadi along the way saya rasa macam rezeki lah. Dipermudahkan lah kan? Alhamdulillah. Cakap pasal kolaborasi kan, kita selalu nampak satu jejaka ni yang selalu muncul dalam semua music video dia. Yang setakat baru-baru ni. Dia nak cerita pasal gosip. Bukan gosip. Saya nak tanya dia sebab kali ini kita nyanyi Aqua Arifin yang anda selalu bersama dan nyanyi. Jadi adakah ini suatu naskah yang dihasilkan bersama juga bersama beliau? Oh tidak. Lagu ni memang saya tulis bersama dengan kakak dan adik. Cuma Aqua Arifin ada buat special appearance lah dalam music video. Okey. Najwa Latif satu nama yang memang ada pengikut daripada awal sehinggalah ke saat ini. Jadi dia kalau keluarkan apa sahaja lagu tak perlu promosi sangat pun memang ada ikutan. Maknanya pengikut-pengikut tu alhamdulillah sangat-sangat kan. Macam mana nak ucapkan terima kasih, mungkin penghargaan kepada mereka semua? Sebenarnya waktu saya keluarkan lagu Berterang ni, saya sebenarnya sangat tak sangka dengan support dan love yang diberikan oleh semua orang terhadap lagu ni. Terima kasih. Sebab banyak kan yang kita hadapi, baru-baru ni kita hadapi banjir dan sebagainya kan. So waktu saya keluar lagu ni, saya memang tak ada apa-apa expectation yang terlalu tinggi. Alhamdulillah, terima kasih semua kerana sudi untuk support. Terima kasih sebab saya sebenarnya baca setiap komen yang ada. Saya love setiap komen yang ada. Terima kasih untuk semua cerita-cerita anda. Alhamdulillah, I'm happy that saya tak rasa saya seorang-seorang dalam perjalanan ni. Sentimen bila lagu ni dikeluarkan tepat sekali, tepat pada masanya. Jadi daripada peminat termasuk saya sendiri, kita nak ucapkan terima kasih di atas lagu Bertenang ni. Saya dengar pun saya rasa semakin tenang, insya-Allah. Tapi memang dah tak ada perform bawa gitar dah, tak mau dah. Saya masih bawa, cuma dia pada waktu-waktu tertentu. Rindu nak tengok kan. Eksklusif lah tu, eksklusif. Nak ucapkan apa-apa kepada anak-anak murid anda? Saya kalau macam saya bayangkan kan, kalau saya masuk kelas Najwa ni kan, kalau time saya lah, saya bayangkan saya masuk kelas sastra Melayu tapi yang mengajar Zian Azim macam tu. Jadi ada tak mungkin perasaan pelik ke? Perasaan pelik tak ada sebab saya memang tak nampak diri saya sebagai sesiapa dalam kelas tu. Saya memang sebagai tenaga pengajar. Dan alhamdulillah pelajar-pelajar saya pun respect saya sebagai seorang tenaga pengajar. Bagus. Cuma dia orang macam bila tahu menyanyi tu dia macam Miss boleh nyanyi sikit. Sempat juga. Tak boleh. Okey, saya lah tu anak murid je. Cikgu buka buku satu cikgu. Terima kasih banyak-banyak Najwa Latif bersama dengan kita pagi di MHI. Teruskan menyokong karier beliau. Dan jangan lupa untuk anda dengarkan Bertenang daripada Najwa Latif. Kita pun bertenang di MHI buat seketika waktu. Don't worry, kita tak tanya yang kontroversi. Kita baik sebenarnya. Okey, kita berehat setakat ini. Tapi apabila kita kembali, suatu isu yang lebih serius iaitu isu umrah kita yang ditangguhkan semuanya di MHI. I always ask myself, why can I be like everyone else? 10 tahun lalu ku bermula dengan Penularan varian baharu COVID-19 iaitu varian Omicron kini semakin membimbangkan, terutama sekali apabila melibatkan para pengembara yang mengejarkan umrah di Tanah Suci. Menurut laporan, sebanyak 1,774 kes positif COVID-19 dalam kalangan pengembara yang tiba di Malaysia untuk tempoh 1 hingga 31 Disember 2021 mendapati 1,220 sampel adalah berkemungkinan daripada jangkitan varian Omicron dan 928 daripadanya pulang dari Arab Saudi. Oleh yang demikian, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM memutuskan untuk membuat penangguhan melaksanakan ibadah umrah selama sebulan berkuat kuasa pada 8 Januari. Bagi jemaah yang sudah tiba di Malaysia, mereka diarahkan untuk menjalankan kuarantin selama 14 hari melalui dua pilihan, sama ada berurusan terus dengan stesen kuarantin swasta atau ditempatkan di kemudahan seliaan kerajaan. Saya sarankan juga bahawa semua jemaah dan pengembara yang baru kembali daripada luar negara dimasukkan dalam pusat kuarantin. Tidak terhad kepada jemaah umrah sahaja, supaya dapat kita mengelakkan daripada varian ini tersebar dengan
Alhamdulillah lah, kami bersyukur kerajaan mengambil tindakan untuk memastikan varian ini tidak tersebar. Walaupun yang jemaah umrah ada staf yang jaga di situ diminta untuk lalu satu barisan yang lain, dan barisan itu alhamdulillah tak panjang sangat sampai di meja kaunter lah kat situ, mungkin orang KKM. Kat situ kami perlu register sekali lagi untuk home quarantine. Kemudian mereka akan minta untuk kita buat swab test. Saya, isteri, mak mertua dengan abang ipar reda dengan keputusan penangguhan ini yang diberi maklum selama sebulan. Atas faktor keselamatan yang kami titik beratkan, sekarang memandangkan penularan varian yang baru melanda dunia. Kami terpaksa akur dengan kenyataan kerajaan atas penangguhan ini dan berharap kerajaan mengambil langkah yang terbaik bagi kami pada jemaah sebenarnya yang agak risau dengan SOP yang baru yang akan memabitkan persebaran penambahan kos. Bagi pihak kami amat sedih setelah 2 tahun menunggu dari tahun 2020 lagi. Penangguhan selama 1 bulan agak lama bagi kami. Kalau boleh dipendekkan kepada 2 minggu sahaja setelah mendapat keputusan jemaah yang baru balik daripada menunaikan umrah yang terkini. Kami juga menyokong pihak kerajaan menangguhkan dan daripada menunaikan umrah jika jangkitan virus meningkat dari masa ke semasa. Selain itu, menurut Menteri Kesihatan, Khairi Jamaluddin Abu Bakar, 14% daripada 122 jemaah yang positif varian Omicron tidak mengambil vaksinasi. Siasatan masih dijalankan oleh pihak KKM sama ada mereka yang tidak divaksinasi adalah disebabkan faktor kesihatan atau enggan divaksin. Itulah dia keluhan daripada bakal jemaah umrah yang mungkin rasa sedih kerana perjalanan umrah mereka telah pun ditangguhkan selama sebulan bermula 8 Januari, iaitulah saranan daripada kerajaan Malaysia. Ya, dan juga tadi mereka yang sedang kuarantin ya. Jadi bagaimana keadaan sebenarnya? Beberapa isu yang perlu kita pertikaikan di sini, yang perlu kita perhalusi. Isu umrah, apakah impaknya kepada mereka bakal jemaah dan mereka yang telah pun berada di sana. Kembali ke sini, kuarantinnya, SOP-nya kan. Terus saja kita bersama dengan tetamu kita di studio, Datuk Seri Razali Muhammad Syam, Pengerusi Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji Papoh. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Datuk Seri, terima kasih bersama dengan kita. Yeah. Nanti di secara maya juga kita akan bawakan seorang mutawif haji dan umrah kini berada di Mekah, Ustaz Datuk Fauzi Harun. Seketika nanti kita akan bersama juga melihat kepada keadaan di sana. Baik, kita mulakan terus kepada the meat of the situation. Apakah impak yang bakal dirasai dengan penangguhan perjalanan umrah selama sebulan ini? Datuk Seri, silakan. Ya, kalau kita kaji impaknya, memang dari segi jemaah dan juga syarikat pelancongan. Ya. Kalau kita tengok daripada jemaah, mana yang dah berancang tu terpaksa ditunda lagi. Tapi kita bersyukur kerajaan telah beri daripada 3 hari kepada 7 hari dan sekarang dibagi kepada sebulan. Jadi impak dari segi kerugian tak adalah banyak sangat pasal semua dapat ditampung. Cuma perancangan perjalanan lebih daripada sebulan, itu kena ditimbang balik dan sebagainya. Jadi untuk jemaah mungkin dari segi dia punya perasaan ataupun dia punya perancangan dia tengah dala. Dan untuk syarikat pelancongan, alhamdulillah kalau sebulan ni maknanya jemaah semua dah terbang. Jadi kalau yang akan datang tu itu dia kena rancang lah. Jadi tak adalah impak banyak sangat. Cuma kata orang kalau ditangguhkan daripada syarikat pelancongan ni untung kurang lah kata orang. Rugi tu dapat dikurangkan juga kata orang. Jadi kalau kita silakan Adil. Isu utamanya adalah mungkin sekarang ini yang sedang rancak diperbahaskan. Tapi sebelum kita masuk kepada itu, secara ringkasnya yang perlu kita faham SOP berkaitan dengan sijil vaksinasi, pemeriksaannya dan juga apakah sebenarnya kriteria yang perlu dilakukan oleh mereka yang bakal jemaah dari segi yang perlu ditapis oleh agensi yang kerjakan haji dan umrah ni. Ya, seperti kita maklum untuk jemaah yang nak ke Saudi, mereka kena isi dalam apps Mukim dulu. 72 jam sebelum tolak. Dan lepas tu bila dapat, baru dia untuk urusan buat visanya. Jadi mereka juga perlu buat swab test 72 jam sebelum penerbangan. And then mereka perlu menunjukkan dia punya masa sejahtera dekat KLIA, masa check-in.
Dan juga kena ada yang digital, dah print untuk tunjuk di Saudi dan sebagainya. Dan tiba di Saudi, dia kena pula daftar dengan Tawakalna dengan i-Atamana. Lepas tu, sebelum balik mereka kena buat swab test lagi dan sampai Malaysia kena test lagi dan dikuarantin. Jadi saya rasa SOP memang ketat dan bagus. Dan jelas ya. Okey, jelas. simpan di situ. Simpan di sana. Sebab ada sedikit yang kita nak tanyakan berkaitan dengan itu, tapi sebelum tu kita nak raikan juga tetamu kita secara maya, Ustaz Datuk Fauzi Harun yang sekarang ini sedang melakukan tugas-tugas mutawif ya untuk haji dan umrah, berada di Mekah. Assalamualaikum Ustaz Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama kami di pagi ini dan sekarang berada di Masjidil Haram kalau saya dapat nampak background di sana. Alhamdulillah. Jadi macam mana keadaan jemaah Malaysia kita di sana setakat ini? Setakat ini semuanya alhamdulillah sihat walafiat. Dapat menjalankan ibadah umrah dan ibadah ziarah dan lain-lain dengan keadaan aman tentera. Ya. Alhamdulillah. Okey, selepas isu ini berlaku kan, ramai yang didapati positif varian Omicron dan sebagainya, adakah dapat dilihat perbezaan dari segi ketegasan SOP yang dilaksanakan di sana, Ustaz Datuk? Saya nampak dari segi penjarakan sosial, itu dah ada perubahan sikit lah. Dulu boleh rapat, sekarang ni dia jarak macam Malaysia lah. Jadi yang lain rasa sama juga. Jadi tiada pengasingan antara negeri-negeri lain, kata rakyat Malaysia ini tidak dipantau dengan lebih teliti dan sebagainya, semuanya sama rata? Maksudnya sama rata dari segi apa tu? Dari segi pemantauan, kerana kita telah pun orang kata ada kes di mana mereka yang telah pergi ke umrah tidak mendapat vaksin. Jadi adakah pihak Saudi Arabia lebih memantau kita pada saat ini? Memang dia dari segi kawalan, dari segi pemantauan memang ketat lah. Dia tak akan tengok nak masuk masjid, umrah, nak melakukan ibadah umrah, dia kena tengok dalam tawakalna. Adakah kita dah mohon dengan untuk ibadah umrah. Untuk masuk masjid, cuma dia tengok gelang. Apabila kita dah diluluskan untuk umrah, maka kita dipakaikan gelang. Jadi kita sebagai jemaah umrah, maka kita tak payah dicek dalam tawakalna. Ya, kan semuanya bergantung kepada dua apps yang seperti mana Datuk Seri kabarkan tadi jugalah kan, Datuk Seri. Datuk Seri, mungkin betul. Kita bersama dengan Datuk Seri Razali pula nak sentuh sedikitlah macam mana pun kita perlu perbahaskan ini supaya penonton di luar sana dapat memahami situasi sebenar kan. Ketirisan yang berlaku disebabkan mungkin ada dalam karangan iaitu 17% daripada mereka yang positif jemaah umrah ini dikatakan tidak ada history sejarah lengkap vaksinasi dan sebagainya. Bukan 17% 17 orang. 17% 14 orang. 17%. Okey, kita kembali dengan Datuk Seri. Lepas tu bagaimana Datuk Seri nak katakan di manakah kekurangannya sehingga perkara ini boleh terjadi, Datuk Seri? Ya. Kalau kita dengar statement yang dikatakan YB Menteri kata ada 14 orang atau 17 orang, tetapi saya rasa itu bukannya jemaah umrah. Kalau kita tengok statement, cuma ada satu je yang balik daripada Saudi yang kena Omicron ataupun COVID itu pun kalau kita tengok adalah mereka yang kerja di sana dan balik sini. Suami pergi buat umrah, ikut balik sini. Itu yang kena. Jadi saya rasa yang kena, yang tidak ada data tu mungkin yang pergi ke lain tempat, bukan pada umrah. Yang saya tahu daripada umrah tak ada. Jadi yang balik pada umrah cuma satu pasal ikut suami balik sini. Yang lagi yang lain tu balik daripada luar negeri yang lain tempat. Itu yang saya fahamkan. Jadi ini siasatannya setakat ini ya. Setakat ni. Jadi yang latest saya tak tahu lagi. Kita nak buat pembetulan sikit. Jadi 17 jemaah yang positif yang kembali, 11 daripada mereka adalah warga negara. Jadi ada yang mengatakan bahawa ada warga negara yang tak boleh mendapatkan vaksin. Kita kena bersangka baik juga. Tapi mustahil kesemua 11 mempunyai comorbidity. Pendapat Datuk Seri? Ya, kalau kita kaji pasal yang beruang alik keluar negara mungkin banyak. Ada beribu, mungkin kata ada 5,000 ke 10,000. Jadi kalau 17 orang tu terlalu sikit. Mungkin kerana
tak boleh divaksin buat kata tadi ataupun teknikal ke. Pasal setahu saya bila you nak keluar you kena semak dengan MySejahtera you dekat masa check in dekat airline salah kalau dia bawa you naik. Lepas tu sampai tempat ini pergi pun dia check in lagi semua. Jadi ketirisan tu tak tahu nak dikatakan di mana tak tahu. Kalau ada pun saya rasa mungkin yang keluar tapi bukan umrah. Umrah saya tahu memang tak ada pasal syarikat pelancongan dia akan semak semua, memastikan jemaah tu dah komplit betul baru dia buatkan dengan visa ni mukim apps dengan lepas tu mohon visa apa semua. Jadi memang terkawal. Okey, sekarang ni siasatan sedang dijalankan. Betul. Tapi apa yang saya tanya kepada yang berbahagia ustaz yang berada di Masjidil Haram tadi, kenapa rakyat Malaysia mungkin dipantau lebih? Kerana urus-urus mengatakan kerana ketirisan ini rakyat Malaysia mungkin disenarai hitamkan. Adakah ini benar? Ya, itu yang kita takut. Kerana apa? Kalau benda tak betul berlaku atau berlaku kecil tapi kita war-warkan dengan bersungguh-sungguh membesarkan. Jadi takut besok Saudi akan buat sekatan pada kita. Sedangkan benda tu tak adalah besar sangat ya. Dan kita kata mungkin bukan umrah kalau ikut kesihatan awal satu yang balik daripada Saudi. Tapi kita kata daripada umrah. Jadi masyarakat pandang sinis pada orang balik umrah. Sebenarnya bukan pasal umrah. Jadi kita minta kalau boleh KKM tu terangkan tentang apa yang berlaku, jangan bagi orang terfikir-fikir. Sekap jarang sekap jarang bagi semua berfikir yang bukan-bukan kan. Kalau KKM bagi satu kenyataan, okey ini berlaku atau dan sebagainya. Jadi orang lebih tenang saya. Baik. Itu dia sedikit penjelasan daripada Datuk Sri Razali. Masih lagi bersama dengan Ustaz Datuk Fauzi. Ustaz Datuk, mungkin sedikit harapan lah kan berada bersama dengan jemaah di sana, nak kabarkan keadaannya bersama dengan kita rakyat Malaysia dan kabarnya ada satu lagi trip yang mana yang terakhir sebelum pelaksanaan border ini dan sebagainya. Ustaz Datuk mungkin nak sampaikan sesuatu bersama dengan kami, silakan. Okey, bagi jemaah Al-Quds Travel, kita ada dua grup sehingga 8 hari bulan, mana grup saya dan juga grup Datuk Nazri. Jadi grup Datuk Nazri dah bertolak 6 hari bulan. Jadi semua grup saya sebelum mereka berangkat ke Makkah ditanya oleh ni Al-Quds Travel dengan syarat-syarat kalau nak pergi umrah begini. Kena quarantine, kena macam-macam, kena bayar. Kalaulah ada terkena penyakit COVID-19. Tapi mereka bersemangat nak datang juga walaupun mereka digambarkan kan begitu supaya tidak menyalahkan syarikat kalau berlaku apa-apa. Jadi alhamdulillah harapan sayanya supaya jadi apabila kerajaan menghadkan sebulan saja itu satu perkara yang cukup baiklah. Cukup baik dan harapan saya supaya jemaah dapat datang ke sini. Yang rindu 2 tahun tak dapat datang, mereka dapat datang ke Mekah dan Madinah untuk umrah dan juga ziarah. Jadi alhamdulillah. Dan nasihat saya supaya semua peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan dipatuhi dan dipatuhilah. Itulah saya rasa. Baik. Okey. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Datuk Fauzi Harun. Semoga selamat pulang ke tanah air bersama jemaah-jemaah kita. Amin ya rabbal alamin. Okey Datuk Sri, mungkin untuk kita akhiri perbicaraan kita pada hari ini kan, apakah yang sedikit sebanyak boleh diperbaiki pada musim akan datang jika ada sedikitlah dari segi pihak Datuk Sri sendiri mewakili agensi kan, nak kabarkan mereka di luar sana juga yang ada agensi haji dan umrah ini yang perlu diperbaiki dari sudut apa? Ya. Kami berpendirian dan berpendapat sekiranya kalau boleh kerajaan pertimbangkan yang penangguhan tu ditangguhkan dulu. Tapi kami akur sekiranya ada SOP yang ketat. Bermaknanya kalau boleh setiap pakej umrah nak keluar dipakejkan sekali untuk kuarantin. Jadi kalau siapa jemaah yang rasa nak pergi dia sanggup di kuarantin, silakan katakan. Jadi kita tak nak disekatkan. Bila sekatkan, lagi banyak backlog. Tapi kalau kita bagi dengan SOP yang ketat, kita dapat pergi dan kita sanggup bayar lebih sikit untuk kuarantin yang mana menyelamatkan yang terkemudian. Kita khawatir kalau tak ada kuarantin, tiba-tiba merebak dengan besar, langsung ditutup. Kalau tutup, langsung tak berpeluang. Betul. Jadi kita bagi pada masa ni yang sihat dulu pergi, yang mampu.
pergi sana, balik di kuarantin, rekod cantik. Mungkin kerajaan kita minta kalau boleh, kalau terkawal, lanjutkanlah kata orang. Dan mungkin saya nak tambah Baik, kepada itu dia. jemaah-jemaah yang kembali ya, jangan lupa untuk bila kita memantau kuarantin tu, janganlah kita jemput orang datang ke rumah pula dan sebagainya, dan kita tularkan Omicron di sini. Jadi sekali lagi terima kasih Datuk Seri Razali Muhammad Shah, pengurusi Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji. Semoga terus maju jaya. Terima kasih. Baiklah, kita akan berehat seketika dan apabila kembali kita tutup rancangan Malaysia kita hari ini dengan senaman istimewa ketika menonton TV. Sambil rehat, kita exercise. Kita kembali di Malaysia hari ini dan sekarang ini saya dan Anim Izzati akan cuba memberikan anda tips-tips untuk menyihatkan badan sambil kita bersantai dan kita lihat kaca TV anda. Sampai menonton, kita sihatkan badan. Saksikan. Hai. Okey, so tadi nampak macam biasa kan posisi duduk begini kan. Kita kadang-kadang free time, tengah duduk, main handphone, tengok TV. Kita pun dah terselesa dengan cara duduk macam ni. Especially kalau rumah yang ada sofa jenis panjang macam ni kan. Sampai kita terlupa sebenarnya dia boleh menyebabkan injury dekat bahagian tulang belakang kita. So girls please take note. Guys pun sama juga sebab saya sendiri pun ada masalah tu dah lama. So dia ada accumulate tau. Dia dah terkumpul dah kesakitan dekat belakang tu. So sekarang practice. Okey, duduk, tegak. Okey. So, selain daripada tu, kalau duduk, tengok TV, main handphone, tu je ke kita boleh buat? Ataupun kita boleh tambah sesuatu? So, apa yang saya biasa lakukan, sebab memang saya akan bawa air sentiasa dekat tepi saya. So, apa yang saya boleh buat? Saya boleh buat bicep curl. Kan? Sit straight. Okey, saya buat bicep curl. Dan lepas tu, saya juga boleh buat presses. Kalau saya ada 2 botol, kalau tak ada, saya buat 1 je lah. Okay, shoulder presses. Nampak? Okay, so selain daripada tu, kita juga boleh buat ke depan sikit untuk kita punya tricep. Tapi tekan tangan saja. So, apa kata kita menggerakkan seluruh badan kita juga. Saya nak anda pergi ke depan, tahan dengan kaki, ambil nafas, shoulder jangan shrug Cuba tahan. Okey, ke belakang. Lepas tu ambil nafas, turun. Push. Ini salah satu cara untuk kita buat tricep push, okey? So, dekat sini. Selain daripada tu, dah buat tricep, kita boleh buat apa? Ramai suka buat senaman dekat perut, tapi sebenarnya dia tak tahu. Senaman perut paling berkesan untuk kita kempiskan perut adalah jaga makan. Tapi perlu tak kita buat senaman perut? Jawapan saya, perlu. Sebab kenapa? Dia menguatkan otot dekat sini. So bila otot kita kuat, dia boleh kawal kita punya back sekali. So kita tak rasa sakit lah belakang kita. So dia jadi kuat. Itulah tujuan otot six pack kat depan. Tapi perempuan dia tak nampak six pack kan? Tapi dia akan jadi firm. Jangan risau. So apa yang dia boleh buat? Buat macam ni. Senang? Nak lagi? Kita boleh buat scissor. Okey? So kalau bayangkan kalau anda dekat katil, tak buat apa-apa, tengah main handphone. Okey, tengah main handphone. Apa yang anda boleh buat? Sama juga. Scissor. Sekurang-kurangnya ada pergerakan. Okey? So dapat sesuatu, sila kongsikan. Okey, sekian. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada anda semua yang masih setia bersama dengan kami sehingga ke penghujung rancangan. Esok kita akan berbicara tentang Omicron dan juga Flurona. Ya, saya. Jadi jangan lupa bersama-sama kami di MHI. Assalamualaikum. Kita hidupkan pagi anda.